Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini, Cikgu akan menerangkan berkenaan bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan, bahagian 1. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 14.1 jenis rangka menyenaraikan jenis rangka dalam manusia dan haiwan, iaitu rangka hidrostatik, rangka luar dan rangka dalam, mewajarkan keperluan rangka pada manusia dan haiwan. 14.2 sistem otot rangka manusia, mengenal pasti tulang yang membentuk sistem rangka manusia, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Mencirikan jenis vertebra dalam tulang belakang, iaitu vertebra cervix termasuk atlas dan axis, vertebra thorax, vertebra lumbar, vertebra sacrum dan vertebra caudal. Membanding dan membezakan antara jenis vertebra. Menyatakan jenis sendi dalam sistem rangka manusia, iaitu sendi tidak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi bebas bergerak. Melukis, melabel dan menerangkan struktur sendi engsel lengan manusia, iaitu tulang, rawan, otot rangka, tendon, ligamen, membran synovial dan bendale synovial. 14.1 jenis rangka. Sistem rangka memberi sokongan kepada manusia dan haiwan. Jenis rangka terdiri daripada rangka luar, rangka dalam dan rangka hidrostatik. Manusia dan haiwan memerlukan sistem rangka supaya dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan, pasangan atau untuk melarikan diri daripada pemangsa dan juga ancaman. Kebanyakan organisma multisel memerlukan sokongan kerana mempunyai tisu badan yang lembut. Rangka luar yang didapati pada serangga dan juga ketam menyokong dan melindungi otot organ badan, serta membolehkan haiwan itu bergerak. Haiwan bertisu lembut seperti cacing tanah memerlukan rangka hidrostatik yang membantunya untuk mengekalkan bentuk badan tegar. Rangka dalam pula berfungsi untuk mengekalkan bentuk badan, menyokong tisu badan yang lembut dan melindungi organ dalaman daripada kecederaan. Ini dia contoh rangka bagi manusia. Bagi manusia rangka dalam ya. Kemudian rangka hidrostatik dalam cacing tanah. Okey, dan ini rangka luar belalang. Okey. Kita teruskan dengan praktis formatif 14.1. Mengapakah organisma perlu mengekalkan bentuk badannya? Jawapannya ialah bentuk badan adalah penting untuk pergerakan dan sokongan serta membolehkan organ-organ dalam badan berfungsi dengan lancar. Soalan nombor 2. Nyatakan dua fungsi sistem rangka kepada manusia. Jawapannya ialah melindungi organ dalaman vertebra, misalnya tengkorak melindungi otak manusia. Manakala yang kedua, menghasilkan sel darah merah, itu fungsi dia dalam sumsum tulang ya. Okey, soalan nombor 3. Bagi haiwan yang bergerak ke atas permukaan tanah, apakah kelebihan mempunyai anggota kaki di bawah badannya? Misalnya tikus, berbanding dengan haiwan yang mempunyai kaki di sisi badan. Misalnya buaya. Ini soalan kebat ni. Apa jawapan dia? Okey, bagi haiwan yang mempunyai anggota kaki di bawah badan, misalnya tikus, jisim badan akan dinaikkan di atas tanah dan dengan itu dapat mengurangkan geseran semasa bergerak. Itu maksudnya.
14.2 Sistem otot rangka manusia. Sistem rangka. Sistem rangka manusia terdiri daripada rangka paksi dan juga rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan sternum iaitu tulang dada. Rangka appendage pula merangkumi lengkungan pektoral, lengkungan pelvis, tulang kaki dan tulang lengan. Ini merupakan rajah 14.1 iaitu sistem rangka manusia. Petunjuk di sini ada menunjukkan yang berwarna hijau ni dikenali sebagai rangka paksi. Okey, yang warna hijau ni. Manakala yang warna coklat ni dikenali sebagai rangka appendage. Yang warna hijau rangka paksi ya. Okey, kita lihat rangka paksi dulu. Okey, rangka paksi terdiri daripada tengkorak kan, dia kata ni tengkorak. Kemudian ada sangkar rusuk. Okey, sangkar rusuk terdiri daripada sternum dan juga tulang rusuk. Okey, kemudian turus vertebra. Okey, turus vertebra ni. Ini merupakan rangka paksi. Kita lihat pula dengan rangka appendage. Yang pertama, kita tengok lengkungan pektoral. Lengkungan pektoral terdiri daripada clavicle dan juga scapula. Okay. Tulang lengan pula terdiri daripada humerus, okay, ulna dan radius, carpus, metacarpus dan phalanx. Okay. Manakala tulang pelvis, lengkungan pelvis terdiri daripada ilium, pubis dan ischium. Manakala tulang kaki terdiri daripada femur, patella, tibia dan fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Ini merupakan sistem rangka manusia. Baiklah, cikgu teruskan dengan turus vertebra manusia. Turus vertebra pada bahagian berlainan turus vertebra berbeza dari segi saiz dan juga bentuk. Nanti cikgu akan tunjukkan satu persatu rajah turus vertebra ni. Okay, jenis-jenis vertebra. Setiap vertebra mempunyai satu bukaan yang disebut salur saraf. Saraf tunjang ditempatkan di dalam salur saraf tersebut. Okay, kita mulakan dengan vertebra thorax. Okay, vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Ini cuaran spina. Mana cuaran spina? Ini dia cuaran spina. Okay, ini cuaran spina yang panjang. Cuaran spina dan juga cuaran melintang. Ini cuaran melintang ya sayang. Merupakan tempat pelekatan otot ligamen. Tempat pelekatan otot dan ligamen. Kenapa dia panjang ni? Dia sebagai tempat pelekatan otot dan juga ligamen. Kemudian, cuaran melintang kecuali vertebra thorax yang ke-11. Ini ada nombor ni kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah nombor 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sampai nombor 12. Ini ada nombor-nombor dia. Okey, sekarang cikgu terangkan berkenaan dengan vertebra thorax. Kalau vertebra thorax start daripada sini ya. Ni. Daripada 1 sampai 12 ni. Okey. Dia kata cuaran melintang kecuali vertebra thorax ke-11. Yang ni lah. Okey, bahagian ni. Ini kecuali. Okey, kecuali vertebra thorax ke-11 dan juga yang 12. Yang ni lah. Tak termasuk lah, maksudnya kecuali kan. Okey. 1 hingga 10. Maksudnya 1 hingga 10 ni Okey. Cuaran melintangnya mempunyai muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Maksudnya 1 hingga 10 dia mempunyai muka sendi. Kat mana muka sendi? Ni kat sini. Yang ada macam lepeh kat sini kan. Ni. Muka sendi ni adalah tempat di mana untuk bersendi. Okey, muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk. Jadi, yang 12 dan 11 tidak ada muka sendi lah maknanya. Okey, tidak mempunyai muka sendi. Okey, cikgu teruskan lagi. Vertebra lumbar. Kat mana lumbar? Kat sini Okey, ni kat sini lumbar. Okey. Vertebra lumbar
vertebra yang terbesar dan terkuat. Kat sini pun kalau kita lihat 1 hingga 5 ni vertebra ni besar kan. Dia besar dan dia sangat kuat. Okey. Kemudian mempunyai cuaran spina yang pendek. Mana cuaran spina? Ni dia cuaran spina. Okey, yang ni pendek dia kata. Okey, kemudian mempunyai sentrum yang besar. Kat mana sentrum? Ini dia sentrum. Okey, yang ni sentrum. Kalau tengok dekat vertebra thorax, sentrum dia kecil. Okey, sentrum dia kecil. Kalau di sini, sentrum dia besar. Okey, kenapa besar? Dia untuk menyokong berat badan bawah belakang badan. Okey, dia akan menyokong berat bahagian bawah belakang badan. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada vertebra sacrum. Sacrum kat mana sayang? Sacrum kat sini. Ni dia. Okey, vertebra sacrum. Dia ada 5 vertebra kat sini. Okey, 5 vertebra yang bercantum bersama dan membentuk satu tulang yang berbentuk segitiga. Yang ni cikgu tunjuk ni. Okey, ada 5 kat sini. Kemudian dia bercantum, membentuk 3 tulang, membentuk 3 segitiga. Okey. Kemudian vertebra caudal. Vertebra caudal di bahagian sini. Ni. Kalau kat sini, caudal kat sini. Ni. Ni macam ekor gitu 4 tulang yang bercantum bersama untuk membentuk struktur segitiga yang meruncing pada satu hujung. Hujung sekali ni. Okey, segitiga juga tapi dia meruncing lagi. Yang vertebra sacrum berbentuk segitiga juga tapi dia besar sikitlah. Okey, ni kat sini. Okey, yang caudal kat sini. Okey. Kemudian vertebra atlas. Ni ke atas ni vertebra atlas. Okey. Vertebra atlas dia vertebra cervix pertama. Ni vertebra cervix kan? Ni bahagian pertama. Okey. Ni nombor 1 ni. Vertebra ini mempunyai salur saraf yang besar. Cuaran spina yang amat kecil. Cuaran spina dia kecil sangat ni. Tak ada, macam tak berapa nampak sangat kan? Tapi masih lagi ada lah. Tapi dia sangat kecil. Kemudian sepasang foramen melintang. Foramen melintang ni dia. Foramen melintang. Ni ya. Ni. Tetapi dia tiada sentrum. Vertebra atlas tiada sentrum. Okey, kemudian vertebra ini bersendi dengan tengkorak. Dia bersendi dengan tengkorak. Okey. Kemudian vertebra axis. Di sini ya, vertebra axis. Okey, masih lagi dekat vertebra cervix. Okey. Vertebra cervix yang kedua. Ni ya, vertebra cervix yang kedua. Vertebra axis mempunyai cuaran spina yang besar. Ni cuaran spinanya. Okey, dia besar. Cuaran melintangnya kecil. Cuaran melintang kecil. Ni cuaran melintang. Okey, ni kecil. Dan sepasang foramen melintang. Mana foramen melintang? Ini dia, foramen melintang. Di sini. Kemudian, mempunyai cuaran odontoid. Ini cuaran odontoid. Okey. Yang mana dia bersendi dengan muka sendi, salur saraf, vertebra atlas. Dia ada muka sendi kat sini. Okey, muka sendi ni. Okey, kemudian last sekali vertebra cervix. Inilah vertebra cervix ni 1 hingga 7 ni Mempunyai cuaran spina pendek, sentrum kecil, cuaran melintang yang lebar dan pendek serta sepasang foramen melintang. Okey. Sepasang foramen melintang. Ni dia foramen melintang kat sini. Ada sepasang, 2. Kemudian dia ada cuaran spina yang pendek, cuaran spina pendek, sentrum yang kecil. Ni sentrum kecil. Kemudian cuaran melintang yang lebar, cuaran melintang. Ni dia cuaran melintang. Okey, 2 benda ni. Okey. Dia lebar dan pendek. Kemudian dia ada sepasang foramen melintang. Okey, kita dah kenal pasti beberapa jenis-jenis vertebra. Okey, kita lihat pula persamaan
antara vertebra. Perbandingan dan perbezaan antara jenis vertebra. Kita lihat dulu persamaan dia. Kesemua vertebra mempunyai cuaran spina, cuaran melintang, sentrum, kecuali vertebra atlas, tiada sentrum ya, dan salur saraf. Okey, kita lihat pula perbezaan antara vertebra. Untuk vertebra cervix mempunyai cuaran spina yang pendek. Vertebra thorax mempunyai cuaran spina yang panjang. Manakala vertebra lumbar mempunyai cuaran spina yang pendek. Kedua, mempunyai cuaran melintang besar dan lebar dan pendek bagi vertebra cervix. Untuk vertebra thorax mempunyai cuaran melintang yang panjang. Manakala vertebra lumbar mempunyai cuaran melintang yang pendek. Okey, ketiga, mempunyai sentrum kecil bagi vertebra cervix. Untuk vertebra thorax mempunyai sentrum bersaiz sederhana. Manakala vertebra lumbar pula mempunyai sentrum yang besar. Okey, seterusnya mempunyai sepasang foramen melintang bagi vertebra cervix. Kemudian untuk vertebra thorax tiada foramen melintang. Tiada, tak sebut pun kan masa cikgu bincang berkenaan dengan vertebra thorax. Berkenaan dengan lumbar pula juga tiada foramen melintang. Okey, cikgu teruskan lagi dengan sendi. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara rawan dengan tulang. Okey, rawan dengan tulang. Pertemuan antara dua atau lebih tulang atau antara rawan dengan tulang. Itulah sendi. Okey. Kebanyakan sendi membenarkan tulang bergerak secara relatif kepada satu sama lain. Sendi berlainan membenarkan pergerakan berlainan. Sendi dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu sendi tidak bergerak, misalnya sutur pada kranium di tengkorak kepala. Sutur dekat sini. Ni. Okey, ini sutur. Ini maksudnya sendi tidak bergerak. Okey. Sendi bergerak sedikit. Dia sedikit je dia bergerak. Misalnya cakra rawan antara tulang vertebra dan juga rawan antara tulang rusuk pertama dengan sternum. Okey, kat mana ni? Ni kat sini cakra rawan. Okey, antara tulang vertebra ni. Dia gerak sikit je. Dia ada rawan kat sini kat sini, kat sini. Di antara ni. Okey, seterusnya sendi bebas bergerak. Misalnya sendi engsel dan juga sendi lesung. Okey, sendi engsel dan juga sendi lesung. Okey, ini dia contoh rajah sendi bebas bergerak. Okey, struktur sendi bebas bergerak serta fungsi bahagian yang ditunjukkan dalam rajah 14.10. Okey, ini kapsul. Kapsul ialah tisu bergentian yang membalut sendi dan memberi perlindungan kepada sendi. Ini kapsul. Okey, yang warna biru cerah sikit ni kan. Okey, kemudian yang ni rawan. Ni rawan yang cikgu tunjuk ni. Okey, yang cikgu highlight ni rawan. Rawan bertindak sebagai cushion kepada sendi. Dia nak menyerap hentakan dan mengurangkan geseran antara hujung tulang. Rawan juga melindungi tulang daripada menjadi haus. Ni tulang dengan tulang ni kan? Tulang dengan tulang. Di antara ni ada rawan. Dia nak untuk mengurangkan geseran. Kalau tulang dengan tulang bergeser, sakit tau. Okey, kemudian membran synovial. Okey, yang ni membran synovial. Merembeskan bendalai synovial ke dalam rongga synovial. Yang warna merah cerah ni. Okey, ini warna merah cerah merupakan membran synovial. Dan yang dalam ni warna merah pekat ni, yang warna merah terang ni, ini merupakan bendalai synovial. Bendalai synovial bertindak sebagai pelincir, okey, yang mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Okey. Seterusnya, selain daripada sendi dan tulang, sokongan dan pergerakan juga bergantung pada tindakan otot rangka, tendon dan juga ligamen. Kita pergi dulu kepada otot rangka.
Otot rangka terdiri daripada berkas gentian otot, saraf dan salur darah yang banyak. Otot bekerja secara berpasangan ataupun kita panggil tindakan secara berlawanan. Okey, iaitu jika salah satu otot mengecut, satu lagi mesti mengendur. Okey, dan sebaliknya, yang satu lagi mengendur, satu lagi mesti mengecut. Itu maksud dia. Tak ada kecut-kecut. Dia mesti kecut, kendur. Itu maksudnya bekerja secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan. Okey, otot jenis ini kita kenali sebagai otot antagonis. Otot bicep dan otot tricep adalah contoh otot berantagonis. Okey, otot yang meluruskan anggota semasa mengecut disebut otot ekstensor. Contohnya otot tricep. Okey, otot yang membengkokkan anggota semasa mengecut disebut otot fleksor. Contohnya otot bicep. Seterusnya, kita lihat tendon iaitu menyambung tulang dengan otot. Terdiri daripada gentian yang kukuh, tidak kenyal dan boleh dilentur. Okey, ini dia tendon. Okey, tendon. Ini. Okey, menyambung tulang dengan otot. Tulang, ini dia tulang. Okey, radius ni tulang dan otot. Ini dia otot rangka ni. Mana tendon kat sini. Okey. Kemudian kita tengok ligamen. Ligamen menyambung tulang dengan tulang. Okey, tulang ni ulna, contohnya tulang ulna dan tulang humerus. Okey, cari ligamen. Ligamen kat sini. Okey, dia menyambung antara tulang dengan tulang. Ini dia. Ini ligamen, ini ligamen. Okey. Okey. Pada sendi, tulang dipegang bersama oleh ligamen yang terdiri daripada berkas tisu penghubung yang kuat, kenyal dan liat. Okay. Ligamen memberi sokongan dan kekuatan kepada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Okay. Cuba lihat apa yang cikgu tulis kat bawah ni. Okay. Tendon. T. Okay. B to M. Benda maksud dia. Tendon. Bone to muscle. Maksudnya dia menghubungkan antara bone to muscle. Bone to muscle. Okay. Tulang dengan otot. Cuba lihat ligamen. Cikgu buat L. L sama juga B to B. Okay. L, B to B. Jadi, L ni ligamen sama juga, bermaksud dia menghubungkan antara bone to bone. Tulang dengan tulang. Bone to bone. Jadi, cikgu ingat macam ni lah. T, B to M. L, B to B. Macam tu lah. L, B to B. Dan best kan nak sebut L, B to B. Okey, dah sampai pada praktis formatif 14.2. Soalan nombor 1. Namakan tulang yang membentuk rangka paksi badan manusia, iaitu tulang tengkorak, turus vertebra, sangkar rusuk dan juga sternum. Soalan kedua, nyatakan fungsi rawan dan bendalih sinovia dalam sendi. Ditanya fungsi rawan dan bendalih sinovia. Jadi jawapan dia ialah rawan bertindak sebagai cushion kepada sendi, iaitu menyerap hentakan dan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Manakala bendalih sinovia bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Okay, soalan nombor 3. Nyatakan perbezaan struktur dan fungsi antara tendon dan ligamen. Okay, jawapannya ialah tendon adalah tidak kenyal, manakala ligamen adalah kenyal. Okay, kedua, tendon menyambungkan otot kepada tulang, manakala ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. Tendon B to M ke? Manakala ligamen B to B. Okey, terangkan perbezaan antara sendi lesung dengan sendi engsel. Jawapannya ialah sendi lesung membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah, manakala sendi engsel hanya membenarkan pergerakan tulang pada satu satah sahaja.
Berakhir sudah pengajaran cikgu pada hari ini. Kita akan sambung lagi bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan pada bahagian kedua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.